Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami dari kumpulan 7 akan membentangkan tajuk keadilan ekonomi. Sebelum meneruskan pembentangan, saya akan memperkenalkan ahli kumpulan saya. Yang pertama, Mardiatul Anisah dari program BA 290, Hanis Nazira binti Nazri dari program BA 242, Nur Adila Farhana binti Yusri dari program BA 250, Nurul Ira Atika binti Hamran dari program BA 242, dan saya sendiri, Nur Adriana Atira binti Syahril dari program BA 290. Berikut merupakan objektif kajian ini dijalankan. Kajian ini dijalankan adalah bertujuan untuk: pertama, memahami maksud keadilan ekonomi; kedua, mendalami ilmu ekonomi Islam dan matlamatnya; ketiga, mengolah punca-punca keadilan ekonomi terjejas; keempat, menjelaskan kelebihan keadilan ekonomi terhadap masyarakat dan negara; kelima, menerangkan cara-cara untuk mencapai keadilan ekonomi; keenam, membincangkan bagaimana keadilan itu dapat dipraktikkan dalam konteks ekonomi; dan yang terakhir sekali, ketujuh, mengulas kesimpulan terhadap keadilan ekonomi. Apa itu keadilan ekonomi? Secara ringkasnya, keadilan ekonomi merujuk kepada tindakan bersikap adil terhadap pengagihan peluang dan pendapatan dalam kalangan rakyat. Dalam tajuk ini, saya akan mengaitkannya dengan sistem ekonomi Islam. Hal ini kerana terdapat banyak ketidakadilan yang dilakukan terhadap manusia dalam penerapan sistem ekonomi moden seperti kapitalisme dan sistem ekonomi sosialis. Banyak ketidaksamaan sosial merentas komuniti menyumbang kepada kemiskinan atau pengangguran yang meluas dalam negara, yang merupakan isu yang menjadikannya tidak adil. Oleh itu, kita memerlukan sistem ekonomi yang boleh menyumbang kepada kesejahteraan manusia yang kita sebut sebagai sistem ekonomi Islam. Yang pertama, ekonomi Islam adalah ilmu yang mengkaji kegiatan manusia yang selaras dengan kehendak syariat dari segi mendapatkan, mengguna atau mengurus sumber-sumber alam secara kebendaan dan kerohanian untuk kebaikan semua pihak demi mendapat keredaan Allah SWT. Seterusnya, ekonomi Islam adalah berteraskan syariah bagi melindungi ketidakadilan dalam pemerolehan dan penggunaan sumber alam dengan memenuhi kepuasan manusia untuk melaksanakan tanggungjawab terhadap Allah SWT dan masyarakat seluruhnya. Selain itu, konsep ekonomi Islam adalah bersandarkan kepada pegangan dan keyakinan bahawa rezeki yang dikurniakan oleh Allah SWT di muka bumi ini adalah cukup untuk seluruh makhluknya. Oleh itu, sifat tamak atau mementingkan diri tidak perlu wujud pada diri seseorang. Seterusnya, matlamat ekonomi Islam. Yang pertama, aktiviti ekonomi Islam bertujuan memenuhi keperluan asas setiap manusia. Keperluan asas ini termasuklah mempunyai pakaian yang sesuai, tempat tinggal yang selesa, makanan yang mencukupi dan keperluan perubatan. Seterusnya, ekonomi Islam bermatlamatkan untuk mencapai penggunaan sumber yang optimum, cekap, berkesan dan tidak membazir. Yang ketiga, ekonomi Islam juga berhasrat untuk melaksanakan pengagihan kekayaan yang saksama dan adil. Kekayaan yang dimaksudkan ini termasuklah dari segi pendapatan, harta benda dan pembangunan. Ekonomi Islam juga bertujuan untuk menjamin hak dan peluang yang sama untuk semua orang tanpa mengira keturunan, bangsa atau warna kulit. Asas-asas ekonomi Islam jelas menunjukkan keadilan masyarakat dapat dipelihara berasaskan falsafah dan matlamat sistem ekonomi Islam itu sendiri. Terdapat beberapa punca keadilan ekonomi terjejas atau berlakunya ketidakadilan ekonomi di negara kita. Antaranya ketidaksamaan pendapatan dalam kalangan rakyat, ketidaksamaan pendidikan dan diskriminasi pekerjaan. Ketidaksamaan atau perbezaan pendapatan didefinisikan sebagai pembahagian pendapatan yang tidak sama antara orang ramai. Perkara ini menjadi punca berlakunya ketidakadilan ekonomi kerana sebahagian besar jumlah masyarakat di negara kita perlu menanggung bilangan ahli keluarga yang ramai dengan kos sara hidup yang semakin tinggi disebabkan ekonomi yang semakin meningkat dan juga gaji yang tidak dinaikkan setaraf dengan peningkatan ekonomi di negara kita. Dalam arti kata lain, walaupun ekonomi berkembang dengan pesat, sebahagian daripada hidup masyarakat di negara kita
akan mengalami kesukaran untuk meneruskan kehidupan mereka oleh kerana kos sara hidup yang tinggi. Ketidaksamaan atau perbezaan dalam bidang pendidikan merujuk kepada peluang pendidikan yang diberikan tidak sama antara masyarakat yang duduk di bandar dengan masyarakat yang duduk di luar bandar. Perkara ini dapat dilihat dari segi penyediaan kemudahan infrastruktur dan penempatan guru di kawasan pedalaman. Disebabkan kemudahan prasarana yang kurang lengkap menyebabkan mereka yang tinggal di kawasan pedalaman kurang atau tidak terlibat dengan arus pendidikan. Hal ini menyebabkan mereka mempunyai ilmu pengetahuan yang cetek tentang sesuatu perkara atau kurang berpengetahuan. Akhir sekali, diskriminasi pekerjaan. Diskriminasi merujuk kepada layanan yang tidak adil terhadap individu tertentu, di mana layanan yang diberikan berbeza berdasarkan kumpulan yang diwakili oleh individu berkenaan. Contohnya masyarakat berlainan warna kulit, agama, kaum, asal negara, umur dan sebagainya. Diskriminasi ini merupakan suatu amalan yang dilakukan oleh segelintir masyarakat di negara kita kerana berpunca daripada kecenderungan manusia untuk membeza-bezakan manusia. Diskriminasi pekerjaan berlaku kepada mereka yang sedang mencari pekerjaan. Hal ini demikian kerana sebahagian tempat mencari pekerja berdasarkan jantina, agama, kebolehan, keturunan, umur dan sebagainya. Contoh terdapat isu berkenaan dengan diskriminasi pekerjaan ini, di mana terdapat berita mengenai beberapa rangkaian hotel antarabangsa yang melarang pekerja wanita beragama Islam di bahagian khidmat pelanggan untuk memakai tudung. Perkara ini menyebabkan masyarakat susah untuk mencari pekerjaan walaupun mereka mempunyai kelulusan dalam bidang pengajian. Situasi begini boleh menyebabkan berlakunya peningkatan kadar pengangguran dalam kalangan siswaza kerana mereka terpaksa mencari pekerjaan di luar bidang pengajian mereka dan dibayar gaji yang tidak setimpal dengan kelulusan yang diperolehi. Seterusnya, kita akan teruskan perbincangan tentang kelebihan keadilan ekonomi. Terdapat dua kelebihan keadilan ekonomi, iaitu dari segi masyarakat dan yang kedua dari segi negara. Terdapat tiga kelebihan keadilan ekonomi terhadap masyarakat. Yang pertama ialah taraf kehidupan masyarakat akan meningkat, seterusnya taraf pendidikan masyarakat akan meningkat dan yang terakhir sekali, taraf kesihatan masyarakat juga akan meningkat. Apabila keadilan ekonomi terhadap masyarakat berlaku, taraf kehidupan masyarakat akan meningkat. Hal ini kerana setiap satu individu dan keluarga dalam kalangan masyarakat tersebut akan mampu hidup dalam keadaan yang sama rata dari segi gaji dan juga tiada lagi masyarakat yang hidup dalam keadaan yang miskin tekar. Tiada lagi jurang kehidupan antara yang kaya dan juga yang miskin. Oleh itu, taraf kehidupan masyarakat akan menjadi sama rata dan akan mewujudkan keadaan yang lebih aman. Apabila taraf kehidupan masyarakat meningkat, secara tidak langsung, cara percakapan masyarakat tersebut akan menjadi lebih baik, lebih menarik. Seterusnya ialah taraf pendidikan masyarakat akan meningkat. Apabila keadilan ekonomi berlaku di dalam kalangan masyarakat, lebih ramai masyarakat di luar sana mampu untuk menghantar anak-anak mereka untuk mendapatkan pendidikan yang terbaik. Apabila lebih ramai masyarakat yang mendapat pendidikan yang terbaik, lebih ramai para cendekia mampu dilahirkan di dalam kalangan masyarakat tersebut. Hal ini akan meningkatkan lagi masyarakat yang bermoral dan juga kreatif. Yang terakhir sekali ialah taraf kesihatan masyarakat akan meningkat. Apabila keadilan ekonomi terhadap masyarakat terjadi, sudah semestinya setiap individu dalam kalangan masyarakat tersebut mampu mendapatkan rawatan kesihatan apabila diperlukan. Apabila senario ini berlaku, kita dapat menyelamatkan warga negara kita sendiri, iaitu masyarakat kita sendiri, yang akan memberikan lebih banyak manfaat kepada masyarakat dan negara kita. Secara tidak langsung, banyak nyawa dalam kalangan masyarakat kita sendiri dapat kita selamatkan. Seterusnya ialah kelebihan keadilan ekonomi terhadap negara. Terdapat tiga kelebihan keadilan ekonomi terhadap negara. Yang pertama ialah mewujudkan negara yang sejahtera. Seterusnya, sumber pendapatan negara akan meningkat dan yang terakhir sekali ialah mata wang negara akan meningkat. Kelebihan keadilan ekonomi terhadap negara yang pertama ialah mewujudkan negara yang sejahtera. Apabila keadilan ekonomi di dalam sesebuah negara dipraktikkan,
Negara yang sejahtera mampu diwujudkan kerana masyarakatnya bersatu padu. Tiada sifat iri hati di dalam masyarakat, dalam diri masyarakat, dan juga taraf kehidupan setiap masyarakat di dalam negara tersebut adalah sama ataupun lebih kurang sama. Sebagai contoh adalah negara di Switzerland dan juga Brunei. Kelebihan keadilan ekonomi terhadap negara yang kedua ialah semua pendapatan negara akan meningkat. Hal ini berlaku kerana apabila keadilan ekonomi negara terjadi, setiap satu perkara di dalam negara kita akan kita jumpa dan dapat kita manfaatkan. Contohnya dari segi pertanian, peladangan dan sebagainya. Jadi tiada satu sumber di dalam negara kita tidak akan dimanfaatkan dengan sebaiknya. Secara tidak langsung, sumber pendapatan negara kita akan meningkat. Kelebihan keadilan ekonomi terhadap negara yang terakhir ialah mata wang negara akan meningkat. Apabila kestabilan ekonomi di dalam sesebuah negara itu dikecapi, sudah semestinya lebih banyak pelabur dari negara luar akan berminat untuk melabur di negara kita sendiri. Selain itu, pelabur di negara luar juga akan lebih berminat untuk bekerjasama dengan sesebuah negara yang mampu menunjukkan kestabilan ekonomi. Oleh itu, secara tidak langsung mata wang negara akan meningkat sekiranya keadilan ekonomi di dalam sesebuah negara dipraktikkan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kita teruskan lagi dengan bagaimana cara untuk mencapai keadilan ekonomi. Terdapat 3 cara yang akan saya kupas pada hari ini, iaitu pelaksanaan cukai progresif, pelaksanaan gaji minimum dan juga kemasukan kepelbagaian dalam industri ekonomi. Kita pergi kepada poin kita yang pertama, iaitu pelaksanaan cukai progresif. Cukai progresif merupakan sistem cukai di mana peratusan cukai yang dikenakan kepada penerima pendapatan meningkat apabila pendapatan yang diterima juga meningkat. Ini merupakan cara kerajaan untuk menangani ketidaksamaan pendapatan dan juga mengagihkan semula kekayaan. Dana cukai digunakan untuk menyediakan perkhidmatan awam yang boleh memberikan manfaat kepada semua penduduk, seperti pendidikan, infrastruktur awam, perumahan awam, perkhidmatan sosial dan juga kebajikan. Kita teruskan lagi dengan pelaksanaan gaji minimum. Pelaksanaan gaji minimum sangat penting untuk mengelakkan eksploitasi pekerja oleh pihak kapitalis, yang mana ia tidak dicampur tangan oleh pihak kerajaan. Jika masalah ini terus berlarutan, maka pekerja tidak dapat menggunakan kemahiran yang mereka ada semasa bekerja, dan selain itu mereka tidak boleh keluar dari pekerjaan berikut kerana mereka perlu menyara keluarga. Pelaksanaan gaji minimum ini sangat penting untuk mendorong kepada kecekapan ekonomi kerana pekerja dibayar sejajar dengan kadar pasaran. Selain itu, pekerja juga boleh mencari pekerjaan yang sesuai dengan kemahiran mereka. Teruskan lagi dengan poin kita yang terakhir, iaitu kemasukan kepelbagaian ataupun diversity inclusion. Keadilan ekonomi diberikan kepada mereka yang mempunyai pelbagai latar belakang, tidak mengira kaum, bangsa, agama, umur dan juga jantina. Ini menyediakan peluang tambahan kepada mereka yang datang daripada latar belakang kurang bernasib baik ataupun golongan berpendapatan rendah. Sebagai contoh, pihak kerajaan menyediakan bantuan kepada golongan berpendapatan rendah untuk meringankan beban mereka. Dan itu juga kita boleh memperlihatkan keadilan ekonomi kepada mereka yang kurang upaya ataupun kelainan upaya, di mana setengah syarikat menyediakan peluang pekerjaan untuk mereka. Ini memperlihatkan bukan sahaja golongan normal ataupun sihat tubuh badan boleh menjadi penggiat ekonomi, malah orang kelainan upaya juga tiada kurangnya. Seterusnya ialah perbincangan. Bagaimanakah keadilan itu boleh dipraktikkan dalam konteks ekonomi? Cadangan yang pertama untuk memperbaiki keadilan ekonomi di Malaysia adalah dengan kajian semula terhadap definisi kemiskinan, yang bermaksud mengkaji dan menapis semula golongan pendapatan yang manakah yang telah diiktirafkan kemiskinan itu. Seterusnya adalah cadangan kedua, iaitu menyalurkan bantuan ekonomi mengikut tahap pendapatan dan bukan berdasarkan kaum. Seperti yang kita tahu, di Malaysia mempunyai Perlembagaan 153. Namun, untuk bantuan kewangan, kita seharusnya memberikan berdasarkan pendapatan, bukan berdasarkan kaum. Kerana dengan kewangan inilah, seorang individu itu ingin meneruskan hidup dan dapat mengubah kehidupan mereka. Seterusnya, cadangan yang ketiga, menurunkan harga barang keperluan asas dan tempat tinggal.
seperti beras, minyak dan juga gandum. Cadangan yang keempat adalah dengan memperkasakan peluang pekerjaan, latihan perindustrian dan pendidikan rakyat. Apabila peluang pekerjaan lebih besar, maka akan kuranglah penganggur-penganggur di Malaysia ini. Seterusnya, apabila latihan perindustrian ini wujud, seperti kita tahu, untuk memohon pekerjaan, kita memerlukan pengalaman. Dengan adanya latihan perindustrian ini, akan mudahlah seseorang itu untuk memohon pekerjaan di masa akan datang. Dan pendidikan rakyat, pendidikan merupakan cara yang berkesan untuk mengatasi kemiskinan kerana dengan pendidikan yang tinggi, seseorang itu boleh keluar dari kepompong kemiskinan dan mendapat pekerjaan yang dapat menjamin masa depan dengan ekonomi yang lebih baik. Cadangan yang kelima adalah dengan membasmi rasuah yang menghalang penyaluran bantuan ekonomi secara adil. Apabila wujudnya rasuah ni, golongan-golongan yang sepatutnya mendapat bantuan ini tidak dapat kerana kota-kota tersebut telah penuh diisi dengan golongan-golongan yang menggunakan rasuah. So, inilah adalah penyebab di mana bantuan itu tidak dapat diagihkan secara adil ke masyarakat.